Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okay, sebelum tu cikgu nak minta maaf kalau ada gangguan bunyi motor ke, bunyi burung ke sebab cikgu ada dekat luar rumah. Okay, sebab dekat sini je ada internet yang laju. Okay, baiklah. Kamu semua sihat? Sihat cikgu. Cikgu Sihat sihat. cikgu. Sihat cikgu. Sihat cikgu. Okay, dah lapar ya semua, nampak macam mengantuk je tu. Okay, tak apa. Cikgu harap kamu dapat fokus untuk kelas cikgu yang last kali ni, akhir sekali ni. Lepas tu dah boleh pergi rehat dan makan, okay? Okay, cikgu akan kongsikan dahulu slide paparan. Sekejap ya. Boleh nampak? Nampak cikgu. Okey. Okay, cikgu akan terangkan dahulu peraturan di dalam kelas. Yang pertama, tidak membuat bising ketika guru sedang mengajar. Yang kedua, menghidupkan kamera sekiranya tidak mempunyai masalah internet. Fokus di dalam kelas, yang ini sangat penting. Dan yang terakhir sekali adalah berpakaian kemas dan bersih. Okay, baiklah, sebelum kita mulakan topik kita hari ini, cikgu akan imbas kembali topik pelajaran minggu lalu. Ada sesiapa yang ingat lagi tak kita belajar topik apa minggu lepas? Tak ingat cikgu. Ya, tak apa. Cikgu imbas kembali. Kita belajar seni catatan. Kita belajar media cat air, media cat minyak, tempera. Kita juga belajar teknik-teknik penghasilan seni catatan seperti pointillism. Okay, kita ada glazing, impasto. Selain itu kita belajar juga aliran seperti realisme, impressionisme, cubism. Dan yang akhir sekali, pelukis dan karya seni catatan iaitu Chuah Tian Teng, Sulaiman Esa, Khalid Ibrahim dan juga Rohaizat Syahari. Okey. Jadi kamu semua dah sedia untuk belajar topik baharu hari ini? Sedia cikgu. Sedia cikgu. Okey, semangat sikit ya. Okey, kamu boleh nampak ini, Okey, ini adalah Tugu Negara. Cikgu pasti kamu semua pernah nampak kan Tugu Negara ni yang terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Izzy pernah nampak? Pernah cikgu. Okey, pernah. Okey, jadi cikgu tak nak tahulah sebab cikgu tahu kamu semua dah tahu Tugu Negara ni dah pernah nampak. Jadi cikgu nak kamu teka apakah topik yang kita akan belajar hari ini yang berkait rapat dengan Tugu Negara. Ada yang nak cuba? Macam-macam cikgu. Apa dia, Nasrul? Macam arca. Arca. Pasti ya Arca? Pasti kot. Okey, baik kita lihat. Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tajuk 4, seni arca. Dalam buku teks muka surat 42, Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3. Cikgu kenalkan diri cikgu. Nama cikgu Hazatul Anis binti Muhammad Zamri dan kamu semua boleh panggil cikgu Anis. Okey, baiklah. Cikgu bacakan dahulu objektif pembelajaran. Yang pertama kita akan mengetahui ataupun menjelaskan definisi seni arca, memerihalkan sejarah perkembangan arca tempatan dari segi pengarca, karya arca. Yang ketiga, menerangkan jenis-jenis arca. Yang keempat, menjelaskan kaedah asas membentuk arca. Yang terakhir adalah mengklasifikasikan bentuk arca. Okey, murid-murid semua ada buku teks kan? Ada cikgu. Okey, buka muka surat 44. Sudah? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, baiklah kita akan mengetahui tentang persepsi seni. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ni kita tahu dia boleh pegang, dia boleh sentuh, kita boleh lihat, kita boleh rasa. Okey, perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sculpture. Manakala dalam bahasa Latin pula disebut sculpture.
ia bermakna satu proses mengukir, memotong dan menggores. Okey, kalau kamu boleh lihat, ini adalah seni arca yang dihasilkan oleh Latif Muhyiddin bertajuk keris. Okey, walaupun tak sangat nampak macam bentuk keris kan, tapi bila dah diberi tajuk kita baru kenal ini adalah arca keris. Okay, baiklah, kita akan belajar sedikit sahaja sejarah perkembangan seni arca tempatan. Okey, perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Okey, di Malaysia agak lambat sedikit berbanding di luar negara, kerana di luar negara seni arca perkembangannya pada tahun 1950-an. Ia secara tidak langsung menyedarkan masyarakat tentang fungsi arca. Arcawan terawal di Malaysia ialah Syed Ahmad Jamal. Cikgu pasti semua pernah dengar nama ni kan? Okay, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Setakat ni semua boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Okey. Boleh. Kamu boleh lihat muka surat 44 ada contoh arca yang dihasilkan oleh Ramlan Abdullah bertajuk U-Clamp pada tahun 2007. Menggunakan besi, kayu dan polyurethane paint berukuran 46x29 x 18 cm. Okey. Ada nampak tak dekat bawah tu bahagian info seni? Seni arca awam ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka. Ia merupakan satu bentuk seni yang berfungsi dalam dimensi ruang yang menyeluruh dan berlatar belakangkan ruang persekitaran. Maksudnya seni arca awam ni kita dapat lihat dan dipertontonkan kepada orang awam untuk ambil gambar, untuk kamu lihat dengan lebih jelas. Okey. Selepas itu kita akan bergerak kepada pengarca muda. Pada tahun 1980-an, sekumpulan pengarca muda lepasan Institut Teknologi Mara, sekarang dikenali sebagai UiTM, telah memberi nafas baharu pada arena seni arca. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Grow. Okey, kumpulan ini diketuai oleh Zakaria Awang, Mat Anwar Ismail dan Arifin Ismail. Okey, kalau kamu boleh lihat, Ramlan Abdullah ni dia merupakan pelapis yang memberi nafas baharu kepada kepada pengarca muda sebab dia melibatkan diri dalam pertandingan luar negara dan juga di dalam negara. Okey, ini adalah karyanya yang telah mendapat tempat pertama bertajuk Grow, Ramlan Abdullah. Boleh nampak? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, ini adalah Grow yang dihasilkan oleh Ramlan Abdullah dan mendapat tempat pertama. Hebat kan? Okey, baiklah. Kita akan beralih kepada empat orang merupakan pengarca muda yang merupakan pelapis lah bagi pengarca ataupun arcawan terawal dahulu. Yang pertama adalah Rosli Zakaria, dilahirkan pada tahun 1964 di Johor. Pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka, dan pengarca ini ataupun Rosli Zakaria ini mempunyai gaya semi-abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Okay, kalau dekat bawah, maafkan cikgu, kalau dekat dalam buku teks ditunjuk hanya contoh arca Sarifah kan. Sarifah ni yang duduk seolah-olah macam wanita mengandung, ini Sarifah. Tapi cikgu sertakan sekali tajuk karya ini adalah Standing pada tahun 1993 yang dihasilkan oleh Rosli Zakaria. Okey, beralih kepada Ramlan Abdullah yang menang tadi, yang menang award Second Oita Sculpture Exhibition tu. Okey, Ramlan Abdullah ni dia lahirkan pada tahun 1960 di Perak. Merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam, dan penghasilan karya beliau ini mempunyai menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam mengarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Jadi sebab itulah dia boleh menang pertandingan sebab arca yang dihasilkan penuh makna-makna tersirat. Okey, ini adalah contoh cikgu boleh tunjuk kepada kamu, iaitu serkap yang dihasilkan 2012, bermakna 10 tahun yang lalu oleh Ramlan Abdullah. Okey, seterusnya
Mat Anwar Ismail. Mat Anwar Ismail ni lahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Kalau kamu lihat hasil-hasil karya Mat Anwar Ismail ni memang berunsurkan tradisional. Kalau lihat dekat buku teks pun bertajuk Perentas Ribut ni, dia berunsurkan tradisional. Sama macam dekat skrin ni, Pahlawan pada tahun 2005. Okey, baiklah. Ini yang terakhir sekali adalah Raja Syahriman Raja Azidin. Okey. Dilahirkan pada tahun 1967 di Perak. Pengarca ini dalam usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan. Maksudnya pengarca ini dalam penghasilan arca beliau mempunyai unsur-unsur keagamaan. Telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Okey, dekat dalam buku teks ada contoh gejolak api pada tahun 2008. Okey, kalau yang cikgu tunjuk dekat paparan ni adalah panji hitam. Nampak ya, dia punya arca ni penghasilan dia seperti berunsurkan keagamaan. Mungkin panji hitam ni nak pergi berperang ke ataupun semangat peperangan yang dihasilkan oleh Raja Syahriman Raja Azidin. Sekarang setakat ni semua boleh faham? Faham cikgu. Dah Faham, tidur cikgu. ke? Senyap je? Faham cikgu. Okay, bagus. Okay, baiklah kita akan beralih kepada jenis-jenis arca. Jenis-jenis arca ada dua, arca estetik dan arca berfungsi. Boleh lihat pada rajah 4.2 jenis-jenis arca. Arca estetik ni tujuan penghayatan sahaja. Maksudnya untuk pameran sahaja dan mempunyai nilai intelek yang amat tinggi dan juga mempunyai nilai estetik yang tinggi. Sebab kita nak pamerkan, jadi perlulah ada nilai intelek dan juga nilai estetik yang tinggi. Okay, seterusnya adalah arca berfungsi. Nama pun arca berfungsi bermakna arca ini boleh digunakan. Semestinya arca memang mempunyai nilai estetik tetapi jenis arca ini dapat digunakan. Contohnya pada muka surat 45, Rosli Zakaria, Stan, 205, maafkan cikgu sekali lagi, 2005, kepingan besi dan batu. Okey, boleh lihat dia seolah-olah seperti kerusi. Walaupun dia arca tapi ia berfungsi untuk memberi keselesaan kepada manusia. Boleh digunakan. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. cikgu. Cikgu masuk kepada kaedah asas membentuk arca. Tadi jenis arca ada dua. Kaedah asas membentuk arca pula ada 4. Yang pertama manipulasi, binaan, ketiga luakan dan yang terakhir sekali adalah acuan. Okey, yang pertama manipulasi. Kaedah ini membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Okey, manipulasi ni dia guna macam tin, ada guna dawai besi, ada juga guna tanah liat. Okey, dan dihasil kaedah manipulasi ni menghasilkan arca 3 dimensi. Seterusnya binaan. Kaedah asas membentuk arca binaan menggunakan satu jenis bahan sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Okey, maksud dekat sini, kalau nak buat arca binaan, hanya satu bahan sahaja yang perlu digunakan dan ia dibina, dicantumkan sehingga mendapat struktur ataupun saiz yang lebih besar. Dia tak perlu nak guna percampuran media. Okey, yang kedua, dua teknik yang digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Okey, kalau kerangka ni dia ada macam menggunakan dawai untuk buat dia lebih kukuh. Tapi kalau tidak berkerangka ni dia lebih berbentuk cantuman bahan itu sendiri. Okey, yang ketiga luakan. Kaedah mengukir dan membuang bahagian berlebihan pada bahan yang digunakan. Okey. Bahan-bahan yang boleh digunakan ialah lilin, plaster of Paris, bongkar kayu dan tanah liat. Okey, nama pun luakan. Luakan ni kan bermakna mengukir. Jadi kalau dia guna besi ke kan susah nak ukir kan. Jadi media yang digunakan adalah seperti lilin, plaster of Paris, maksudnya media-media yang lembut. Okey, yang terakhir adalah acuan. Kaedah membentuk menggunakan acuan. Bahan yang sesuai digunakan ialah lilin, okey, simen. Dan sekali lagi adalah plaster of Paris. Okey, kamu ingat ni je,
Kalau acuan ni, kaedah asal bentuk arca acuan sama macam kita buat kuih. Kalau kita buat kuih tradisional kebiasaannya ada macam contoh kuih bahulu, ada acuan kan. Jadi arca pun ada acuan tersendiri untuk menghasilkan sebuah arca yang estetik. Okey, setakat ini semua boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Faham cikgu? Okey, ini adalah bentuk arca. Tadi kita dah belajar jenis arca ada berapa shade? Shade ada ke? Zakir, jenis arca ada berapa tadi? Ada 2 cikgu. 2. Izaida, kaedah asas bentuk arca ada berapa? Ada 4 cikgu. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita akan belajar bentuk arca. Yang pertama, bahan terbuang yang berbeza-beza. Kamu boleh lihat contoh yang cikgu sertakan. Nampak ya seperti keldai tetapi dia mempunyai pelbagai cantuman bahan untuk menghasilkan satu binaan ataupun satu arca. Okey, yang kedua, binaan. Arca binaan. Kaedah menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantum. Nampak dalam gambar ni dia hanya guna satu je, iaitu kayu. Jadi kayu ni yang dia cantumkan sehingga mendapat struktur yang lebih besar, mendapat saiz yang lebih besar. Okey, boleh faham lagi setakat ni? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Kita dengar suara Izaida je, yang lain dah tidur ke? Fatin? Ada cikgu. Boleh. Okey. Okey, baiklah, kita akan bergerak kepada luakan proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Macam tadi cikgu cakap, luakan adalah proses mengukir. Okey, membuang bahagian-bahagian yang kita tak perlu untuk kita dapatkan satu bentuk yang kita inginkan. Okey, yang seterusnya adalah timbulan. Arca yang berbentuk 3D dan menonjol keluar daripada permukaan 2D yang rata. Mestilah kalau nak menonjolkan satu-satu objek tersebut, perlulah di bahagian bawahnya lebih rata, lebih nipis berbanding dengan objek di atas untuk menimbulkan kesan 3 dimensi. Okey, seterusnya acuan. Arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan. Macam tadi cikgu cakap acuan kuih kan. Okey, macam arca acuan pula nampak dia mempunyai arca acuan bentuk burung dan mungkin bunga ataupun ini adalah batu. Seterusnya mobile. Arca ini mempunyai seni kinetik kerana mampu bergerak, berputar atau berombak. Okey, ingat mobile. Mobile kita akan ingat mobil, kereta. Jadi mobile ni kereta bergerak, betul tak? Jadi mobile ni pun adalah arca bergerak yang pergerakannya tidak terhad. Okey, dia boleh berputar, dia boleh berombak dan dia juga boleh bergerak, berpusing-pusing macam tu. Okey, seterusnya adalah instalasi. Satu peragaan arca menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Okey, ini kalau kamu boleh lihat pada paparan slide, ini adalah arca yang dihasilkan oleh Raja Syariman. Okey, bermakna macam kita tahu arca instalasi ni merupakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Berkemungkinan arca ini dihasilkan berdasarkan situasi yang berlaku pada ketika itu. Yang ke-8, arca dinding. Catan dengan arca ia digabungkan yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekat pada dinding. Okey, biasanya kalau kamu boleh lihat arca dinding ni berada di dinding rumah. Biasanya mungkin dinding rumah mewah dan yang minat pada arca-arca ni ada terdapat di rumah mereka arca dinding. Setakat ni boleh faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Kita ada satu lagi bentuk arca.
iaitu stabil. Arca seni ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya yang terhad. Arif boleh open. Okay. Okay, apa beza stabil dengan mobile? Okay, kalau mobile tadi cikgu cakap mobile. Ingat mobil, kereta dia bergerak. Okay, dan kereta tiada had bergerak, betul tak? Dia boleh pergi sejauh mana yang dia nak. Tapi stabil ni, dia lebih, dia statik tetapi dalam keadaan statik tu dia ada pergerakan, sedikit pergerakan, iaitu tidak mempunyai awangan dan pergerakannya yang terhad. Maksudnya kalau dia gerak tu sikit je, dia tak boleh gerak banyak. Kemudian kalau dia berpusing, dia berputar-putar, berombak-ombak, dia boleh, arca tersebut boleh jatuh. Okey, dia tidak sestabil mobile. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, baik. Faham cikgu. Kalau kamu faham, cikgu nak tanya Nasrun. Apakah arca yang boleh bergerak, berputar dan berombak? Arca mobile cikgu. Bukan arca stabil ke? Lain tu. Kalau Boleh. stabil dia ada limitation. Betul. Jawapan Nasrul tu betul, tepat sekali. Jawapannya adalah arca mobile. Okey, saya nak Hasfazira. Ada ke? Ada cikgu. Okey, apakah arca yang dihasilkan menggunakan bahan cantuman yang berbeza-beza? Assemblage. Okey, pandai. Jawapan Hasfazira tu tepat. Arca yang menggunakan cantuman yang bahan cantuman yang berbeza-beza adalah arca assemblage. Okey, lagi seorang cikgu nak Auni, ada ke? Auni? Okey. Tak ada ya? Izaida? Ada? Ada cikgu. Okey, Izaida, apakah arca yang menggunakan acuan? Arca acuan. Okey, betul. Soalan ni sangat mudah. Kalau tak dapat jawab, cikgu rasa kamu semua ni tidur sebab cikgu tak nampak kamu semua dekat skrin ni. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjukkan video penghasilan arca luakan menggunakan sabun mandi. Okey, lepas cikgu tunjuk video ini, cikgu nak selepas ini kamu boleh buat dan hantar pada minggu hadapan hari Rabu. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Video yang cikgu hasilkan ni bertujuan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu semua tentang cara-cara menghasilkan arca kamu sendiri. Okey, baiklah. Boleh nampak? Okey, Boleh, kalau cikgu. cikgu mainkan video ini, boleh dengar tak suaranya? Dengar cikgu. Dengar? Yang jelas. Okay. Tak kuat cikgu. Tak kuat? Tak apalah, kalau tak cikgu bacakan je. Lakarkan bentuk sabun di atas kertas A4. Okay, kamu boleh lakarkan corak bunga kegemaran kamu. Kamu nak lukis ataupun lakarkan apa-apa sahaja corak bunga di atas kertas A4 tersebut. Gunting lakaran yang telah dihasilkan. Hati-hati. Okey, kamu perlu gunting lakaran yang telah kamu buat tadi. Cucuk jarum peniti antara lakaran dan sabun agar ia tidak bergerak-gerak. Ikut lakaran bunga tersebut menggunakan jarum. Okey, kamu perlu ikut semula lakaran bunga itu menggunakan jarum peniti supaya senang kamu nak ukir nanti. Buang bahagian sabun yang tidak ingin digunakan menggunakan pisau ukir. Okey, cikgu guna pisau ukir. Jadi kalau kamu tak ada pisau ukir, boleh juga guna dia guna pisau biasa tu, yang potong kertas tu pun boleh guna.
Okey. Memperkemaskan corak bumi tersebut agar kelihatan lebih timbul dan menonjol. Okey, cikgu ukir lebih dalam bahagian bawah supaya bunga-bunga yang cikgu lakarkan tadi dapat ditunjukkan dan lebih menyelah. Okay, kalau kamu ada sabun warna lain pun sangat digalakkan. Kalau warna putih ni macam tak nampak. Cikgu pun tak jangka yang sabun tu berwarna putih sebenarnya. Arca luahkan sabun mandi itu telah siap. Selamat mencuba pelajar. Okay. Selepas tonton video ni, rasa kamu boleh tak buat lebih baik daripada cikgu hasilkan ni? Boleh. Boleh cikgu. Okay, jadi kalau hari Rabu ni cikgu minta hantar kamu semua boleh kumpulkan dan hantar di bilik guru ya. Baik cikgu. Okey, cikgu. Okay, bagus. Baiklah, kita akan beralih kepada sebentar. Aktiviti pengukuhan. Nampak semua? Nampak. Okey. Terima kasih kerana memberi respon. Okey, aktiviti pengukuhan ni cikgu buat untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu semua yang dah tengah hari ni dah mengantuk kan. Berdasarkan tajuk baharu yang kita pelajari hari ini. Okey, nak sukarela ataupun nak cikgu panggil nama? Panggil nama. Nak panggil nama? Okey, sekejap ya. Okey, cikgu untuk soalan pertama ni cikgu nak panggil Alisha. Alisha ada? Okey, ini soalan pertamanya. Seni arca ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka, awam ataupun assemblage. Seni arca awam. Pasti ya, Alisha? Okey, kita tengok jawapan Alisha betul ataupun salah. Seni arca awam ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka. Okey, tahniah Alisha. Semua pelajar boleh tepuk tangan untuk Alisha. Okey, seterusnya saya nak Ali ada tak? Tak ada ya? Anur? Yes, cikgu. Okey. Arca, apakah boleh bergerak kerana cantuman hidup pada bahagian sendi-sendinya? Arca mobile ataupun arca dinding? Saya rasa arca mobile. Okey, arca mobile. Kita lihat ya jawapan Anur. Arca mobile boleh bergerak kerana cantuman hidup pada bahagian sendi-sendinya. Jawapannya adalah betul. Okey, tahniah kepada Anur. Okey, soalan yang terakhir sekali, siapa nak jawab? Saya. Siapa Acuan. tu? Aimi. Siapa tu? Aimi. Arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan. Okey, kita tengok jawapannya. Arca acuan. Maafkan cikgu, ada orang hantar barang pula. Okey, jawapannya adalah betul. Okey, arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan. Kita tanya kepada pelajar yang dapat jawab dengan betul. Cikgu harap semua pelajar yang lain cikgu tak panggil nama tadi pun dapat teka jawapan yang betul. Okey. Okey, baiklah. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran, iaitu rumusan. Sekejap ya, cikgu besarkan dulu skrin.
Okey, rumusan. Pelajar dapat menguasai objektif-objektif pembelajaran bagi topik ini. Ini yang cikgu harapkan. Maksudnya hari ini cikgu harapkan semua pelajar yang cikgu ajar topik hari ini, kamu semua dapat menguasai objektif-objektif pembelajaran yang cikgu telah bacakan pada awal kelas tadi. Jadi cikgu nak siapa ya? Belum lagi cikgu sebut nama. Fatin, awak ada? Tidur je. Okay, kalau macam tu cikgu nak Daniel. Awak ada Daniel? Saya cikgu. Okay Daniel, cikgu nak tahu apa kesimpulan ataupun rumusan yang kamu dapat belajar hari ini? Okey, kesimpulan ni ikhlas daripada lubuk hati saya cikgu Ya. Apa yang saya dapat belajar, arca ni rupanya hari ni baru saya tahu arca ni ada pelbagai jenis dan cara nak buat pun susah. Lepas tu sekarang baru saya faham yang arca ni sebenarnya bukan hanya binaan semata-mata lah. Maksudnya ada fungsi, ada makna dia. Okay, betul. Itu je lah yang daripada lubuk hati saya sebenarnya. Tu. Okay, kalau macam tu saya nak tanya daripada lubuk hati saya, ada berapa kaedah asas membentuk arca? Kaedah. Cikgu, alamak. Buku teks muka surat berapa cikgu? 46. Oh, ada empat. Ada empat. Yang apa tu? Apa 4 tu? Yang pertama ialah manipulasi. Okay. Okey, yang kedua binaan. Yang ketiga luahkan. Luahkan. Okay, luahkan. Okey. Yang keempat ialah acuan. Acuan. Okay, terima kasih Daniel atas rumusan dan dari segi lubuk hati awak tu. Okay. Sama-sama cikgu. Okay. Seterusnya saya nak Aimi. Boleh tak awak rumuskan pembelajaran yang kita belajar hari ini? Aimi ke cikgu? Ya, Aimi Afifah. Okey. Hari ni kita belajar maksud seni arca tu cikgu sebut tadi definisi dia. Lepas tu ada juga cikgu tunjukkan karya-karya daripada pengarca tempatan. Banyak cikgu tunjuk. Lepas tu ada juga jenis-jenis arca iaitu ada 2. Arca estetik dengan berfungsi. Lepas tu ada juga kaedah asas dalam membuat arca. Ada 4 macam Daniel luahkan tadi. Lepas tu ada juga bentuk arca. Ada 9 bentuk arca. Okey, bagus Aimi. Awak saya rasa awak dah kuasai kelima-lima yang maksud saya 4 je baru objektif pembelajaran yang saya terangkan tadi. Sebab yang kelima ini mengklasifikasikan bentuk arca dan kamu semua boleh membuat arca itu sendiri. Okey, rumusan daripada saya dapat simpulkan hari ini kamu semua dapat mempelajari definisi arca, sejarah, serba sedikit sejarah perkembangan seni arca tempatan kan. Kamu juga dapat mengetahui arcawan terawal macam Syed Ahmad Jamal, ada Latif Mohidin dan kita juga dapat tahu pengarca muda ataupun pengarca muda lepasan Institut Teknologi Mara macam ada Rosli Zakaria, ada Ramlan Abdullah, Mat Anwar Ismail dan yang terakhir sekali adalah Raja Syariman Raja Azidin. Kita juga telah pelajari jenis-jenis arca. Yang pertama adalah arca estetik, yang kedua adalah arca berfungsi. Seterusnya kita dapat tahu kaedah asas membentuk arca. Yang pertama manipulasi, yang kedua binaan, yang ketiga luahkan, yang terakhir sekali adalah acuan. Okey, kita juga dapat mengetahui bentuk arca. Bentuk arca ada 9. Ada assemblage, ada binaan, luahkan, timbulan, acuan, mobile, instalasi, dinding dan terakhir sekali adalah stabil. Okey. Kamu semua ni penat ke dah mengantuk? Lapar? Semua rasa ke semua macam tu? Lapar. Betul cikgu Allah. Apa cikgu? Okay, tak apa. Cikgu faham sebab cikgu pun lapar juga belum makan lagi tengah hari ni. Jadi disebabkan walaupun kamu semua, sekejap cikgu stop sharing dulu. Ataupun
Cikgu dah stop sharing daripada tadi. Tak. Okay. Okay, memandangkan kamu semua dapat beri kerjasama yang baik walaupun dalam keadaan mengantuk, keadaan lapar, cikgu hanya beri kamu satu tugasan saja yang tadi tu. Buat arca luakkan menggunakan sabun mandi. Okey, itu sahaja. Jadi cikgu harap topik yang cikgu ajar hari ini kamu dapat praktikkan pada masa akan datang dan jaga diri kamu, jaga diri kamu dan sekeluarga. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu. Alright.